Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya, insya-Allah. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadi jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami masih kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Jadinya tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan sambungan untuk kisah KSK, Kampung Seribu Kubur. Baiklah, kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk sambungan kisah dia kita terus dengan kisah dia. Jam sudah pun menginjak pukul 10 malam waktu ni. Dan saya masih lagi berbaring melentang dengan mata terpaku pada kipas yang berpusing. Entah apa yang menarik ada pada kipas tu agaknya. Yang saya tahu, kepala saya masa tu, saya pun ikut berpusing macam kipas tu juga. Ligat memikirkan macam-macam masalah. Yang utama sekali tentulah cerita tentang mak ceritakan pagi tadi. Tak menjawab satu persoalan pun. Hanya menambahkan lagi soalan yang sudah pun memberat. Macam mana makcik meninggal, mak? Soal saya pagi tadi. Makcik kamu meninggal kemalangan motor masa dia baru balik daripada kilang. Jelas mak saya. Tak ada kena-mengena dengan kampung ni? Soal kakak pula. Inginkan kepastian. Jodoh dan ajal ni tak di Tuhan, nak. Tak ada kena-mengena dengan kampung ada 1000 kubur ke tak? Balas mak membuatkan kami berdua menunjukkan wajah. Tapi sejujurnya jawapan mak tu tak memberikan kepuasan pada hati kami. Dan saya dapat rasakan ada lagi yang mak simpan ni. Ada lagi yang mak rahsiakan. Takkanlah kebetulan saja makcik hilang dan makcik juga yang mati awal. Takkanlah tak ada berkaitan langsung. Dan saya berbaring ke sisi, mengeluh memikirkan persoalan yang sedang ligat berputar bak kipas kat siling waktu ni. Dan ketika ini, saya sedang pening pula memikirkan tentang Intan. Keadaannya masih lagi macam tu. Tertidur tak sedar-sedarkan diri. Nafasnya tetap, tapi badannya panas. Dan saya takut sesuatu akan terjadi pada Intan. Dan cadangnya, mak saya ni nak tunggu dan berdoa saja, tak kena langsung pada diri saya. Mak, mungkin orang boleh buat macam atuk mak, bawa parang pergi. Pergi mana? Mak sendiri tak tahu atuk kau buat apa, pergi mana, macam mana kau nak ikut jejak langkah atuk kau? Soal mak memotong cadangan saya dan saya terdiam pagi tadi. Tak mampu menawarkan hujah balas. Tapi malam ni beribu-ribu hujah datang menerpa. Takkanlah saya nak biarkan saja Intan macam tu. Tunggu dan berdoa macam bukan cara saya lah. Walaupun saya tak adalah pandai sangat dalam bab-bab agama ni. Tapi saya masih tahu yang usaha tu merupakan sesuatu yang dituntut dalam Islam. Dan saya mengeluh panjang. Bersemangat memang bagus. Tapi pada masa yang sama, saya mengakui juga ada betulnya juga cakap mak. Saya nak buat apa? Saya tak ada rancangan yang tetap untuk nak menyelamatkan Intan. Dan saya sendiri tak tahu apa yang sedang berlaku pada Intan. Apatah lagi nak menyelamatkan dia. Oleh kerana buntu, kelopak mata saya ni mula memberat. Dan saya terus terlelap. Mimpi menerjah dalam tidur saya. Dan saya tahu, ia mimpi kerana saya sedang berada kat dusun belakang rumah. Dengan parang dekat tangan.
Dan saya menebas semak dekat kiri dengan kanan saya waktu tu yang dah mula memenuhi ruang. Di antara pokok-pokok durian atuk tanam tu, saya hayunkan parang ke kiri, ke kanan sambil saya rentap dan tarik rumput dan daun yang terputus tu. Dan saya campak-campakkan ke tepi. Dan saya longkokkan yang akan saya bakar nanti. Dan badan saya ni dah mula berpeluh. Dah pun melekit. Nafas saya pun berat. Pantas turun naiknya. Dan ketika itulah hayunan saya ni terkena sesuatu yang keras dan saya dapat merasakan sesuatu yang pekat terkena tangan saya. Dan ketika itu saya dapat rasakan sesuatu yang tak kena dan saya dapat mengagak yang parang saya ni tertetak sesuatu. Tapi entah kenapa tubuh saya ni masih lagi teruskan aktivitinya sepertinya biasa. Tangan saya yang sebelah merentap benda yang baru saja parang saya putuskan dan saya tarik rambut Intan. Membawa kepalanya betul-betul kat depan muka saya. Darah masih segar, masih lagi meleleh daripada leher dia dan matanya masih lagi terbuka memandang saya. Dan mulutnya juga bergerak mengatakan sesuatu. Walaupun dengan darah penuh dekat dalam mulut dia tu, apa yang dituturkan Intan tu masih boleh didengar telinga saya. Bi, tolong selamatkan sayang, Bi. Tolong selamatkan sayang, Bi. Panggilan Intan terus membawa saya keluar daripada alam mimpi. Saya terbangun dari katil dengan seluruh tilamku kini berbekas dengan peluh. Nafas saya mula turun naik pantas. Seperti saya baru sahaja terlepas berlari maraton ataupun baru sahaja lepas mengemaskan dusun. Saya mengeling pada jam dekat dinding. Sekarang pukul 3 pagi. Dan bulu roma saya yang basah dengan peluh dah mula meremang naik. Dan ketika itulah bunyi yang bersaut-sautan itu kembali menerjah telinga saya. Pada mulanya saya ingin berbaring sambil menutup kedua belah telinga saya dan saya tak sanggup menahan seriau yang kini memenuhi seluruh tubuh saya. Tapi bunyi yang datang kali ini lain daripada yang lain. Kali ini ia datang bersama dengan jeritan Intan. Bi! Bi! Selamatkan sayang, Bi! Sakit, Bi! Bi! Tolong, Bi! Tanpa berfikir panjang, saya mengambil telefon dan terus meluru keluar daripada bilik saya menuju ke dapur dan saya lihat kakak sudah pun menjengah keluar daripada bilik. Matanya terbeliak melihat saya terus meluru ke dapur dan saya turun ke bawah mencari parang pusaka atuk yang memang sudah semestinya tergantung di dinding dapur tu. Dan saya ambil parang tu dan terus meluru keluar daripada pintu belakang dengan selipar mak disarungkan. Dan saya terus berlari dalam kegelapan malam menuju ke arah dusun. Langsung saya tak mempedulikan jeritan daripada kakak dekat belakang waktu ni. Woi! Woi! Kau nak pergi mana tu? Intan kat sini lah! Dan saya meneruskan larian dan misi saya hanya satu ketika itu, untuk menyelamatkan Intan. Larian saya terhenti kerana gelap. Gelap kiri dengan kanan saya waktu ni. Dan saya langsung tak nampak apa yang ada dekat depan. Dan saya mendongak pula ke atas. Melihat rembulan yang sudah pun mengambang waktu tu. Sepatutnya cahaya yang dipantulkan bulan itu sudah cukup untuk menerangi jalan saya. Tapi tak. Di sekelilingan saya waktu ni gelap. Pekat sekali. Seolah-olah ada jendela yang memisahkan antara langit dan bumi. Dan saya menoleh pula ke belakang, melihat rumah mak yang kini sudah pun jauh ditinggalkan. Kelihatan kerdil saja daripada sini. Seolah-olah sudah sebatu saya berlari. Dan saya waktu ni ingin berpatah balik. Tapi bunyi jeritan daripada Intan memalingkan badan saya kembali ke depan. Dengan tekad, saya mara, berlari-lari anak dan kaki saya waktu ni terasa perit bersarungkan selipar mak yang lebih kecil. Tapi saya teruskan juga langkah. Dan badan saya ni merempuh semak dan samun. Dan muka saya ni dah banyak kali berlanggar dengan ranting-ranting kayu. Tapi saya mara juga ke depan.
kerana nekat saya nak menyelamatkan Intan waktu ni. Dan saya tahu ada parang dekat tangan saya, tapi saya tak sanggup nak hayunkan kerana saya takut ia akan tertetak sesuatu dalam kegelapan. Maka saya hanya boleh melangkah sambil meraba-raba ke depan sehinggalah kaki saya ni tersadung sesuatu. Terjelupuk saya ni ke bawah dan wajah mencecah tanah. Keadaan bertukar, serta-merta bertukar sunyi, diiringi kesakitan yang kini mencengkam wajah saya, dan saya mula meraba-raba parang yang sudah pun terlepas daripada genggaman, sambil dada saya ni berombak kencang kerana gelap. Dalam keadaan berbaring, saya menoleh pula ke kiri dan kanan. Cemas dek kerana telinga saya ni dapat menangkap sesuatu, dan saya dapat merasakan ada sesuatu yang sedang menghampiri saya. Pantas, dan ia kini berjalan pula mengelilingi saya. Seperti pemangsa yang sedang menunggu masa untuk menerkam. Muncullah saya teringat telefon saya yang simpan di dalam poket. Cepat-cepat saya keluarkan dan hidupkan lampunya. Saya bangun dan tuluh ke depan, tapi kosong. Tak ada apa-apa, dan saya suluh ke kiri dan kanan pula, tapi masih lagi tak ada apa-apa. Dan saya sedar yang saya kini sudah pun berada di tengah-tengah dusun dengan pokok-pokok durian yang tinggi dekat atas saya. Dan keadaan yang gelap gelita tadi kini sudah pun berangsur terang. Seolah-olah jendela antara langit dan bumi kini telah pun terbuka. Dada saya yang berombak tadi kini sudah pun tenang sambil menarik nafas yang panjang, dan saya meneruskan kembali langkah saya ke depan. Dan waktu tu, telinga saya ni dapat menangkap sesuatu, seperti bunyi keramaian yang sedang berlaku. Dan mata saya pula ternampak cahaya-cahaya api yang sedang berkumpul di depan, seperti obor api yang menyala terang. Dengan berhati-hati saya melangkah, melepasi dusun durian yang kini sudah pun di penghujung, menghampiri orang ramai yang sedang berkumpul di depan. Dan ketika itu, saya terasa seperti di alam mimpi kerana di kiri kanan saya, setiap orang memakai baju Melayu lama, tiada baju kemeja ataupun seluar jeans. Yang ada hanyalah baju Melayu dan kain pelikat yang diikat bak tanjak di kepala. Mereka langsung tak menyedari langsung kehadiran saya yang memakai hanya seluar pendek dengan t-shirt bandel polo di badan saya. Dan mereka semua seperti sedang tertumpu ke depan, bersorak dan mengiyakan apa sahaja yang dikatakan oleh orang yang ada kat depan. Dan saya kini memandang pula ke depan. Terbeliak mata saya melihat Intan yang kini sedang terikat di batang kayu yang dicacak. Dan saya lihat Intan dipakaikan baju kurung lama dengan kain batik membalut bahagian bawah badannya. Dan di sebelah Intan, kelihatan seorang lelaki tua yang sedang berdiri dan menyampaikan sesuatu, dan disambut sorakan dan teriakan dari orang di kiri kanan saya ketika ini. Apa yang sedang berlaku sebenarnya ni? Dan ini adalah kisah yang keempat. Kampung Seribu Kubur ni macam mana? Menarik tak kisah dia? Okay. So, kita terus dengan kisah seterusnya. Kisah yang terakhir, part yang terakhir untuk Kampung Seribu Kubur ni. Kalau anda rasakan kisah ni menarik, komen-komen lah sikit kat bawah nanti. Baiklah. Lelaki tua itu pun berdiri di atas perancah seperti penceramah yang sedang menyampaikan laungan motivasinya kepada pelajar-pelajar sekolah, yang membezakan hanya kerut amarah yang terpampang jelas pada wajah lelaki tua itu dan juga Intan yang terikat di belakang. Pada mulanya saya tak dapat mendengar apa yang dituturkan oleh lelaki itu. Telinga saya seperti ditutupi hijab dan saya menyedari ada teriakan di kiri dan kanan saya. Ada sambutan sorakan, tapi saya tak dapat mendengar langsung apa yang mereka sorakan, dan saya berjalan lagi ke depan, mengharapkan apa yang sedang mereka laungkan itu mampu mencecah telinga saya, kerana sejujurnya debar di jantungku ni sudah pun terlalu kencang. Tetapi sebaik sahaja saya sampai di depan perancah tu,
Lain pula jadinya. Intan yang dari tadi tak lepas dipandang mata saya, yang dari tadi meronta-ronta ingin melepaskan diri, kini sudah pun berubah wajah. Saya terpaku kerana di depan saya bukan lagi Intan, hanya seorang gadis Melayu dengan tahi lalat di atas bibirnya, meronta-ronta minta dilepaskan. "Kita tak boleh biarkan!" Saya hampir tersungkur ke belakang. Tiba-tiba, suara yang kuat tiba-tiba saja menjengah telinga saya dan saya menoleh pula pada lelaki tua itu yang kini berdiri tinggi betul-betul kat depan saya. "Kampung kita bukannya kampung yang boleh sewenang-wenangnya dipijak. Maruah yang kita ada ni tak sepatutnya dihenyak-henyak oleh sesiapa. Apatah lagi oleh pendatang daripada luar. Pendatang orang putih yang tak pernah nak ambil tahu pasal adat kita. Apatah lagi nak menghormati budaya kita. Dan perempuan inilah dalangnya." Teriakan yang kuat bergema di kiri dan kanan saya ni. Dan saya lihat mereka yang masing-masing memegang obor dan amarah mereka ni nampak jelas ditujukan pada perempuan yang sedang diikat tu. Perempuan ni yang datang daripada kalangan kita, yang kita besarkan dengan budaya kita, dalam masyarakat kita tak pernah ambil remeh kebajikannya. Kerana kita tahu, itu tanggungjawab, itu fardu kifayah kita untuk menjaga kebajikan jiran. Kalau ada yang susah, kita hulurkan bantuan. Betul! Betul! Orang di kiri dan kanan saya ni mula mengangguk. Tapi perempuan ni berani membawa masuk orang luar dalam masyarakat kita. Orang yang tak tahu cara kita, tak hormat dengan budaya kita. Perempuan ni tanpa malu menyerahkan maruah dia pada lelaki orang kulit putih tu. Tanpa dia sedari, pada masa yang sama, dia telah menghenyak maruah kita semua. Laungan persetujuan bergema di kiri kanan saya waktu ni, membawa api. Amarah semakin marak menjala dan saya dapat merasakan amarah yang pada masa yang sama mula berjangkit pada saya, meningkatkan debar dekat jantung dan membawa darah yang panas ke seluruh badan. Dan saya memerhatikan perempuan tu yang kini sudah pun berpeluh, meronta-ronta untuk melepaskan diri. Dan ketika itu, di fikiran saya hanya satu perkataan terpampang merah menyala: zina. Perempuan ni sanggup melakukan perkara terkutuk ketika kita semua sedang beribadah dan ketika kita sedang membanting tulang untuk hidup mengikut aturan Tuhan. Tapi perempuan ini sanggup melakukan dosa pada Tuhan. "Bukan, kami dah kahwin." Suara perempuan tu lemah, perlahan, tapi ia mampu menghentikan orang tua tu. Dan seluruh kerumunan yang sedang berkumpul di kiri dan kanan tu menjadi kaget. Ada yang sudah pun menurunkan parang dan cangkul yang dari tadi mereka julang setinggi-tingginya. Kami dah kahwin dan dah dapat restu dari..." "Murtad!" jerit salah seorang dari kanan saya, dan orang tua yang dari tadi terdiam dengan mulut yang tenganga kini tersenyum, seolah-olah alasan yang dicari tadi kini sudah pun dicampakkan ke arahnya. "Ya, kau keluar daripada agama kan? Perempuan celaka. Kau keluar supaya kau dapat bersama dengan orang putih tu. Kau tinggalkan pegangan hidup kau semata-mata nak bersama dengan orang putih tu kan? Jawablah!" Dan saya lihat perempuan tu menggeleng-gelengkan kepala dia. Tapi tiada kata-kata yang keluar daripada mulutnya. Barangkali tersekat di kerongkong. "Kau tahu kan, ikut Islam, murtad tu apa hukumannya?" Soal lelaki itu lagi, dan perempuan itu tak menjawab. Lebih kepada tak mampu nak menjawab, dan dia hanya menggelengkan kepala sepantas yang mungkin sambil bergenang air matanya. Kelihatan bersinar air mata perempuan itu daripada tempat saya berdiri, bersimpul dipantul dengan cahaya api dan obor yang ada di sekitarnya. Lelaki tua itu menunggu dengan sabar. Senyuman yang terukir di bibirnya makin lama makin memanjang, dan dia menunggu jawapan yang sudah pasti tersedia di depan mata. Hanya menanti sesiapa untuk menuturkan jawapan itu dengan kuat.
Dan bila masing-masing masih lagi terdiam, dia berbaling kembali ke belakang, memandang penyokongnya yang sudah pun mabuk amarah. Dan lelaki itu melontarkan soalan itu sekali lagi. Apa hukum murtad dalam Islam? Bunuh! Lelaki tua itu tersenyum sambil diambil parang daripada genggaman orang yang paling dekat dengannya. Tanpa berfikir panjang, dia terus menghampiri perempuan yang terikat tu, yang kini sudah pun menggeleng dengan pantas sambil berdiri di depan perempuan tu dengan pantas terhunus di tangan. Di kiri dan kanan saya ni, saya melihat laungan dan sorakan semakin kuat dimarakkan api amarah yang sudah pun membakar dalam diri mereka masing-masing. Tak ada apa lagi yang mampu menghentikan apa yang bakal berlaku. Dan saya yang sudah boleh mengagak apa yang akan terjadi mula bergerak ke depan. Dan saya menolak ke tepi orang di kiri dan kanan saya. Mereka seperti tak menyedari akan kehadiran saya. Dengan pantasnya, saya memanjat perancah, membawa diri saya ke atas. Kejap-kejap, saya menoleh ke belakang, memerhatikan jika ada yang menyedari gerak saya. Tapi, mereka masih begitu hanyut dalam amarah. Seperti saya ni tak wujud dekat depan mereka. Menyedari yang saya ni tak akan diganggu. Saya teruskan langkah, membawa badan saya ke atas perancah. Dengan pantas, saya menghampiri lelaki tua tu, cuba untuk menarik tangan dia. Saya tak tahulah semangat apa yang merasuk saya ketika itu. Yang saya tahu, saya perlu selamatkan perempuan tu. Tapi tangan saya terlepas. Apa yang saya tarik hanyalah angin. Terkejut saya mencuba sekali lagi. Tapi ia masih tak percaya. Lelaki tua itu sudah pun mengangkat parang dan meletakkannya di leher perempuan tu. Cemas kini menguasai diri saya. Barulah saya faham mengapa mereka tidak menyedari akan kehadiran saya di atas perencah ni. Aku sebagai ketua kat kampung ni jatuhkan hukuman mati pada kau. Tutur lelaki tua tu. Parangnya mula bergerak dan dalam satu gerakan sahaja, perempuan tu tadi yang dari meronta kini terbeliak. Dia tak mampu untuk berbuat apa-apa. Darah terus mengalir dari leher perempuan tu. Bak pokok getah yang baru saja ditoreh. Perempuan tu yang tadinya meronta-ronta untuk melepaskan diri dari ikatan, kini meronta pula untuk menahan nyawa yang sudah pun separuh keluar. Tapi rontaannya sia-sia saja. Dalam beberapa saat saja, kepala perempuan itu sudah pun terjelupuk ke kiri dengan lidahnya yang terjulur keluar, menitik darahnya membasahi lantai. Dan saya hanya boleh memerhatikan sahaja apa yang berlaku. Mata saya terbeliak besar, seperti ditahan daripada ditutup. Adegan ngeri itu kini terakam kemas dalam kotak fikiran saya, bersedia untuk dimainkan kembali sebagai mimpi ngeri yang akan mengganggu setiap tidur malam saya. Dan bila sahaja kepala perempuan itu terjelupuk ke tepi, wajah yang menghuni kepala itu berubah kembali menjadi wajah Intan, menjemput jeritan keluar dari tekak saya. Dan jeritan yang keluar dari tekak tu membawa sekali kegelapan yang kini melindungi seluruh pandangan mata. Gelap gelita kini di kiri dengan kanan saya, membawa sekali kesunyian. Dan saya sudah pun terduduk, kini bergenang air mata. Entah kenapa, mungkin kerana melihat kematian kat depan saya waktu ni. Mungkin juga kerana yang saya sangkakan tercabut nyawa tadi ialah Intan. Kerana itulah saya hanya bertafakur di situ. Dalam kegelapan malam, tapi tak lama. Dalam beberapa ketika, cahaya kembali bersinar, yang gelap kembali terang. Cahaya matahari mula menyinari wajah saya. Tapi saya tak lagi berada di atas perancah. Dan saya berada di tempat yang saya tak kenali ketika ini. Dan kepala saya ni berputar ke kiri dan kanan, cuba untuk memahami di mana saya berada waktu ni. Dan saya tahu tempat yang saya bertafakur ini kini bukan lagi percancah, tapi tanah merah yang dikelilingi rumput di kiri dan kanan saya. Dan saya diapit oleh rumah kayu yang lama dengan atap rembia menutup bumbungnya. Kejutan demi kejutan menimpa diri saya. Soalan demi soalan berkumpul, menggunung sampai ingin termuntah dari dalam perut saya. Dan saya perlahan-lahan bangun.
Barangkali ingin mara ke depan, cuba untuk mencari sekelumit jawapan, tapi belum sempat saya bergerak. Sekujur tubuh terlebih dahulu mara ke depan melepasi saya, dan tubuh itu berselubung, ditutup badannya dengan jubah hitam. Gerakannya pantas, tapi saya sempat menangkap celingan matanya yang seperti menyedari kehadiran saya. Tapi hanya seketika. Selepas itu, dia terus mara ke depan tanpa mempedulikan saya lagi. Saya memerhatikan tubuh itu yang kini sedang berdiri di tengah-tengah jalan, tanpa dihiraukan oleh penduduk kampung. Ada yang sedang berkumpul di tangga, berborak dan ketawa. Ada yang sekadar duduk di pangkin, memerhatikan gelagat yang lalu lalang. Ada juga yang sedang berkumpul beramai-ramai di padang rumput bermain sepak takraw. Dan setiap seorang daripada mereka sedang khayal, langsung tak menyedari akan kehadiran tubuh berjubah hitam itu. Dan saya menghampiri lelaki itu daripada belakang, tapi dengan penuh berhati-hati. Hati saya ketika itu kuat mengatakan yang lelaki berjubah hitam itu tidak akan menyedari bila saya menghampirinya. Tapi sangkaan saya hanya tinggal sangkaan bila sahaja kaki saya ni hanya beberapa inci lagi dari lelaki itu. Dia mula berpusing memandang saya. Dan lelaki itu tersenyum menyeringai melihat saya, membuatkan seluruh bulu roma saya ini berdiri tegak. Mulutnya bergerak seperti sedang terkumat kamin membaca sesuatu. Dan sejurus selepas itu, langit terus bertukar gelap, seperti ada hijab yang diturunkan terus daripada langit. Dan saya kini kaget. Longgar lutut saya. Separuh dari diri saya ini ingin berpusing dan berlari sejauh yang mungkin. Tapi ke mana? Saya sendiri pun tak tahu. Kerana itulah separuh lagi dari diri saya ni berdiri tegak dekat situ. Dan kaki bagai dipasak dekat atas tanah. Dipasak oleh paku yang bernama ketakutan. Lelaki itu yang masih lagi tak luntur senyuman di wajahnya itu. Malahan semakin melebar senyumannya. Kini datang berjalan menghampiri saya. Tangannya didepangkan seolah-olah dia sedang menjemput saya untuk melihat kemusnahan yang bakal dibawanya. Di belakang, jeritan sudah mula sahut menyahut dan setiap satunya membuatkan lutut saya ni semakin longgar, menggeletar teruk seluruh tubuh saya ni. Dan saya menoleh pula ke kiri dan kanan melihat kalangan yang ramai tadi sedang berpesta bersukaria, tapi kini masing-masing sedang meronta-ronta. Ada yang sedang memegang seluruh tubuh mereka waktu ni, seolah-olah menahan kesakitan yang entah datang daripada mana atau dari siapa. Dan saya pula hanya kaku dan tak mampu untuk berbuat apa-apa. Dan mata saya kini terpaku pula pada budak yang paling dekat dengan saya. Gasing yang dipegangnya tadi terlepas ke tanah dan budak itu pula kini sedang berguling-guling dekat atas tanah seperti ada sesuatu yang sedang merobek isi organ di dalam badannya. Dan saya ingin membantu, tak sanggup melihat budak itu meronta-ronta sebegitu. Tapi kaki saya ni kaku, terpaku di atas tanah dan saya masih lagi menggeletar bila lelaki itu kini hanya beberapa inci sahaja dari saya dengan senyuman yang menyeringai lebar dan seperti terukir pada wajah yang bukan manusia. Tiba-tiba serangan budak itu terhenti dan seluruh tubuhnya kini kaku dan tak bergerak. Dan sejurus selepas itu, tubuhnya bagaikan terangkat dari rumput, membengkok ke atas seolah-olah ada benda yang ingin keluar dari perutnya. Dan saya pula masih lagi kaku, tak mampu untuk bergerak dan apatah lagi memalingkan kepala. Dan saya terpeti, dipaksa untuk melihat adegan itu, untuk merakamnya dalam kotak kepala saya. Dan bila perut budak itu terobek keluar, membawa keluar semua isi dia, saya menjerit sekuat hatinya,
Tapi tetap mata saya terbuka luas. Dan pada mulanya saya tak faham apa yang sedang saya lihat di tengah-tengah tubuh budak itu yang kini terrobek dengan isi perutnya yang meleleh ke tepi adalah sebuah batu berwarna putih. Permukaannya yang masih lagi kehitam-hitaman dan perlahan-lahan bertukar cerah. Tubuh budak itu merepot pantas, meninggalkan tulang belulang yang juga rapuh seperti masa dipercepatkan di depan mata saya. Permukaan batu putih itu kini semakin cerah, mendedahkan ukiran jawi yang tersemat kemas di atasnya. Terbeliak besar mata saya melihat batu nisan yang kini tersergam di atas tubuh budak tadi yang sudah pun merepot. Dan saya mula melihat pula ke arah yang tak beberapa jauh daripada situ. Satu lagi batu nisan kini berdiri di atas tubuh yang tadinya meronta-ronta di atas rumput. Seluruh pemandangan itu menghayalkan saya, sehinggalah saya tak menyedari kehadiran lelaki itu yang kini hanya seinci dari kepala saya. Nafasnya membuatkan saya menoleh melihat senyumannya yang masih lagi menyeringai. Seluruh tubuh saya yang kini menggeletar ketakutan, dia mula menjerit membuatkan saya pitam. Namun sebelum mata saya tertutup, jeritan itu sempat menjengah telingaku. Inilah kampung 1000 kubur kau. Keliru merupakan perkara pertama yang menjengah ruang fikiran saya. Sebaik sahaja saya membuka mata, sangkaan saya yang kini sudah pun kembali ke bilik saya sendiri rupanya mimpi. Ngeri saya ni masih lagi belum berakhir. Pandangan mata saya kini dijamu dengan siling yang usang, berbumbungkan zinc besi dengan keadaan yang gelap mengelilingi saya. Dah bangun? Suara itu membuatkan saya hampir saja melompat dan saya menoleh ke belakang melihat lelaki berjubah tadi yang kini sedang bersila duduk di depan saya. Dan saya dengan pantas bangun menyedari yang saya kini terbaring hanya beberapa kaki dari lelaki yang bertanggungjawab ke atas kampung 1000 kubur. Tak perlu takut. Yang aku tunjukkan kau tadi hanyalah sepihan dari memori. Saya yang kini sudah pun berdiri rapat di dinding menyedari yang tempat saya berbaring adalah pondok di dalam dusun atuk. Dan mata saya pula masih terpaku pada lelaki itu yang masih tetap bersila di tempat yang sama. Kejap-kejap, saya menjeling pada pintu keluar, mencari peluang untuk keluar, untuk lari dari situ. Kerana sejujurnya, saya tak lagi mampu untuk menanggung ketakutan yang terlalu berat, yang mungkin sudah pun memberi kesan sepanjang hayat. Tapi, entah kenapa, mulut saya mula bersuara, bertanya pada lelaki itu, "Kau boleh bercakap bahasa Melayu?" Lelaki itu mengangguk. "Aku dah ada dekat tanah Melayu ni beratus tahun dah. Takkan aku tak boleh faham bahasa orang kat sini." "Jadi, kampung ni ada 1000 kubur sebab kau lah kan?" Soal saya kembali tau. Lelaki itu kini menoleh memandang saya, membuatkan saya hampir saja menjerit. Muncullah mata saya kini boleh ditutup walaupun sekejap saja. Tapi melihat wajah tanpa berbola mata cukup untuk menjadi mimpi ngeri tiap malam saya. Ya, aku buat macam tu sebab dendam. Sebab apa yang mereka lakukan pada isteriku. Isteri? Soal saya lagi, yang kini sudah pun perlahan-lahan menghampiri pintu hadapan. Separuh dari diri saya ni ingin melepaskan diri, tapi separuh lagi masih inginkan jawapan. Ya, perempuan yang kau nampak darah di lehernya tu isteri aku, cinta hati aku. Kami dah berkahwin. Saya tidak menjawab. Sebaliknya merapatkan lagi kedudukan saya ke pintu. Dan jantung saya ketika itu berdebar terlalu kencang seperti hendak tercabut dibuatnya. Kau pun sama kan?
Kau buat benda ni sebab cinta. Kau sanggup merentas hutan yang gelap ni sebab cinta. Saya jadi kaget tau. Terus terhenti langkah saya. Apa yang kau dah buat dengan Intan, ha? Soal saya, entah dari mana saya dapatkan amarah ni yang kini terasa membuak-buak dalam diri saya. Aku tak buat apa-apa pada dia. Apa yang terjadi pada dia adalah kerana dia sendiri melanggar pantang larang. Roh yang terperangkap di kampung ini akan keluar setiap 3 pagi. Dan pada waktu itu, dia akan mencari tubuh yang masih boleh dihuni. Kerana tubuh asalnya sudah pun berubah menjadi tiang nisan yang berceracah. Jelas lagi itu. Dan saya mari selangkah ke hadapan, penuh dengan berpuluh persoalan dalam kepala saya ketika ini. Tapi belum sempat saya bertanya, lelaki itu telah terlebih dahulu bersuara. Kau baliklah dulu. Intan dah selamat sedar. Kau baliklah. Kau baliklah. Tutur lelaki itu lagi. Dengan kata-kata lelaki itu, saya terus membuka langkah 1000, melarikan diri, melepasi dusun atuk, membawa diri saya kembali ke rumah. Dan begitulah asal-usul nama kampung saya, Kampung 1000 Kubur. Sejak daripada malam tu, saya begitu payah nak balik ke kampung. Jika mak menelefon pun, saya akan memberi 1000 macam alasan. Dan pada masa yang sama, saya akan cuba untuk memujuk mak berpindah jauh daripada kampung itu. Tapi, bila ditanya kenapa, saya hanya mendiam 1000 bahasa. Sekalipun saya tak pernah ceritakan apa yang berlaku pada saya pada malam itu. Tapi kini saya ceritakan pada anda semua tentang segala-galanya. Saya tak mampu untuk menyimpan lama rahsia ni. Semuanya kerana apa yang saya lihat pagi tadi. Alhamdulillah, pagi tadi saya dah selamat diijab kabulkan dengan Intan. Dalam hati saya yang macho seperti ni pun masih mampu berkembangnya taman bunga yang indah. Berbunga-bunga betul hati saya pagi tadi. Tapi pada masa yang sama saya rasa takut. Kerana sewaktu saya sedang diarak ke Pelamin, saya terlihat satu kelibat menarik perhatian saya. Lelaki berjubah itu yang sedang berdiri di halayak ramai sambil memandang saya dengan senyuman yang menyeringai. Matanya memandang saya dengan penuh erti. Saya tahu malam itu saya tak sepatutnya terlepas. Dan saya tahu tak sepatutnya Intan diselamatkan dengan begitu sahaja. Pasti ada harganya. Dan saya takut lelaki berjubah itu datang untuk menuntut. Kerana saya tahu syaitan penuh dengan tipu muslihatnya pada manusia. Kerana itulah saya di sini bercerita pada anda semua. Dan saya mengharapkan yang cerita saya ni akan sampai kepada anda semua. Kerana kalau apa-apa yang terjadi pada saya mengharapkan yang anda semua ni akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di Kampung 1000 Kubur. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada kali ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang saya sampaikan ni? Menarik tak? Menariklah juga. Pada saya lah, pada anda saya tak tahu, tapi pada saya agak menariklah kisah dia. Terima kasih pada anda semua yang sudi mendengar kisah ini sampai habis. Baiklah, sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini, marilah kita dengar sikit pesan Ustaz. Maka hatu raya ni hatu paling besar sekali. Dan hatu yang paling diminat oleh puak-puak kita. Tok-tok kita dulu minat pergi hatu raya. Sebab apa? Kelebihan hatu raya. Ni hamba sebut sikit lah. Skop kerja dia ni. Tugas sebagai hantu raya ni, gapo dia kerja dia? Hantu raya dia paling diminat oleh puak-puak kita orang Melayu. Kerana dia boleh rajin buat kerja. Pergi hantu raya, pergi kubau. Mudah. Nane, buat padi, cara kebun. Gapo dia, cara ke rumah. Dia akak rumah. Tu hantu raya. Orang dulu buat padi sore. Bergelung-gelung. Berapa ratus petok dia sore buat. Dia pergi buat sebetul ya. Dia pergi, dia ambil padi cocok. Pak. Dia pergi tidur. Esok ke siap semua padi dia. Hatu raya dia je cocok. Rajin pun dia.
Ngupoh ke apa dia? Cutlah upoh orang. Oh, upoh orang ke parok. Kalau hatu raya, ngupoh rokok sebatang. Setahun rokok sebatang. Cucu rokok dah. Cucu selit bawah rumah. Dia pun duk isap rokok. Oh, setahun kerja. Pero kubah. Siapa dia nak cara kubah? Pagi-pagi tu bik jalan. Telik jalan pula. Siap baris. Betul molek setelik. Masuk dalam kandang. Tuai dia. Duk tidur rumah. Malah kohong. Tapi je boleh buat. Akak rumah. Akak balok. Nebel. Lulu. Jaga rumah. Tu kerja hatu raya. Tu skup kerja hatu raya. Kerana dia panggil servis dia terlalu molek. Ramai orang Melayu kita pego. Orang dulu orang susah, orang kampung. Nak bayar bangla. Nak upah orang. Malah tak ada piti. Maka kita upah hatu raya. Mudah. Lepas tu masalah, apabila mati, masalah pula. Dia tak sekelik. Tak sekelik negara dia. Duduk tunggu rumah tu. Masalah anak-anak menakut pahit belakang. Patutnya ayah kena royak. Ayah dulu pego hatu raya. Nama dia sekian-sekian. Jadi mu ni, mu ambil lah dia dah. Mu ambil dia kerja pula. Bagus dia, tak ajin melawai ayah. Ayah suruh gini, wajin. Ngupoh dia, rokok sebatang. Lepas tu mu suruh lah buat kerja ke apa dia. Nukai rumah. Boleh buat belakang buat dia. Balik sana Bangla. Nak buat atap perabung boleh, nak buat gol ni. Boleh belakang. Gaul seming. Tapi tak pernah tengok lah ayah kerja pejabat, tak pernah. Nak mungkin kata ambil kerja pejabat pun. Naik tak erti, tak biasa tengok apa. Tapi kalau hak benda lagu tu, kerja kampung insya-Allah boleh. Jadi hatu raya. Hatu raya. Dan hatu raya ni soho sebab dia boleh bagar. Ni ambo sebut sikit lah. Tak boleh sebut banyak-banyak. Takut pak ni kata, ustaz ni ejeng hatu raya pun. Nampak spesialis sungguh bak hatu raya. Hatu raya ni dia boleh bagar. Orang Kelantan panggil bagar. Ikutlah Wahabi nak percaya cerita ambo terpulang pada demo lah. Cuma ambo nak ilmu. Ilmu orang-orang tua dulu. Orang suka bismillah, orang tak suka bismillah. Tak wajib percaya pun. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri Kisah Seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih ya.